وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ترى فيها ذلك هو الفوز العظيم. Allah Ta'ala berfirman, hari kamu melihat orang-orang beriman itu, yang lelaki yang perempuannya diberikan cahaya bersinar-sinar cahaya di hadapannya dan di kanannya, lalu dikatakan kepada mereka itu, busyarakum, bergembiralah sekalian kamu, bergembiralah sekalian kamu pada hari ini. Syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kekal kamu dalam syurga itu. Yang demikian adalah kejayaan yang besar. Yang saya muliakan pengurusi surau dan ahliatan kuasa, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Haji, Puan-puan Hajah, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita berada pada malam yang ke-15. Betul? Ke tuan-tuan baru 13 je. Saya dah 15 malam ni. Malam yang ke-15. Jadi saya bawa tajuk malam ini satu tajuk, sempurnakan cahaya kami. Kerana Allah Ta'ala menceritakan dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-12, hari di mana kamu lihat orang beriman itu bercahaya. Soalannya, dari mana datang cahaya itu? Yang kedua, untuk apa cahaya itu? Yang tiga, bagaimana kita nak dapatkan cahaya itu? Kalau boleh jawab, boleh balik awal. Sebab itu saya berdiri. Kalau saya duduk 2 jam setengah, saya berdiri 20 minit cukup. Sebab yang penat saya. Para jemaah yang dirahmati Allah, bagi tongkat itu? Tongkat 15 minit. Jadi malam ini saya bawa tajuk itu. Soalnya, untuk apa cahaya itu, dari mana cahaya itu? Jadi rancangan malam ini bukan tanyalah ustaz. Malam ini rancangan kita ustaz tanya, ustaz jawab. Boleh ibu-ibu? Rancangan baru tahu. Para jemaah yang dirahmati Allah, saya mengajak tuan-tuan menghayati surah Al-Hadid ayat 12 itu. Yauma taral mu'minina wal mu'minat. Hari kiamat besok, tara, Allah berfirman, kamu akan nampak orang beriman itu bersinar-sinar cahayanya. Ini atas dunia ni tak nampak. Kalau nampak, pakat beriman semua manusia. Dari mana datang cahaya? Untuk apa cahaya itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana awwalu man yu'zanu lahu yaumal qiyamati bisujud. Saya, sabda Rasulullah, saya orang pertama hari akhirat nanti yang diizinkan sujud. Wa awwalu man yu'zanu lahu bi raf'i ra'sih, dan sayalah orang pertama hari akhirat yang diizinkan mengangkat kepala, mendongakkan kepala. Tak ada orang yang berani angkat kepala hari itu. Wa imma rasul-rasul, nabi-nabi, takut pada Allah Ta'ala. Mulianya Rasulullah, Nabi bersabda, saya orang pertama yang diizinkan sujud, saya orang pertama yang diizinkan mengangkatkan kepala. Fa anzuru min baini yadi wa min khalfi wa an yamini wa an shimali. Sabda Rasulullah, waktu saya mendongakkan kepala saya,
Saya pandang di hadapan saya pandang di belakang saya pandang kanan, saya pandang kiri. Fa'arifu ummati min bainil umam. Saya boleh kenal umat saya yang berada dalam lautan himpunan manusia. Berapa ramai berhimpun hari kiamat nanti? Berapa ramai tuan-tuan? Ibu-ibu, berapa ramai himpunan? Kalau dihimpun penduduk dunia sekarang ada berapa ramai tuan-tuan? Satu jemaah surau dia Google, penduduk dunia sekarang 7.8 bilion. 8 bilion penduduk dunia sekarang. Kalau dihimpunkan daripada Nabi Adam sampai yang akhir, berapa bilion? Ramai. Laut manusia. Tetapi busyarakum, bergembiralah kamu kerana Rasulullah kenal. Nabi kata, saya kenal umat saya di celah-celah umat yang ramai itu. Qala lahu rajulun, berkata seorang laki-laki, ya Nabi Allah, kaifa ta'rifu ummataka min bainil umam ma baina Nuh ila ummatika. Ya Nabi Allah, bagaimana tuan boleh kenal umat tuan yang duduk di celah-celah lautan manusia daripada umat zaman Nabi Nuh sampai umat tuan yang akhir itu? Qala, sabda Nabi, a'rifuhum, saya kenal umat saya, muhajjalun min atharil wudu, la yakunu li ahadin minal umami ghairihim. Jawab baginda Rasul, saya kenal mereka itu umat saya muhajjalun, bersinar-sinar kerana bekas ambilan wudu mereka itu. Inilah jawapannya yang kita duk beramal ambil wudu ni, besok hari akhirat wajah kita ni bersinar-sinar. Sebab tu Allah sebut dalam ayat itu, hari kamu akan nampak orang beriman. Atas dunia ni nampak tak orang beriman ni ada cahaya? Tak nampak. Atas dunia ni nampak tak orang ambil wuduk ada cahaya? Tak nampak. Kalau atas dunia ni nampak orang berwuduk tu cahaya, kosmetik tak laku semua. Iyalah, buat apa pakai kosmetik, beli mahal, cahaya pun tak ada. Baik kita jual air wuduk ya. Tapi tak nampak tuan-tuan. Orang beriman, kita kena nampak bahawa wuduk kita ni bercahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala, khususnya di hari akhirat. Allah yang paling gembira, Nabi bersabda, umat-umat yang lain tidak ada alamat ni, tak ada alamat ni. Ini khusus untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bawa tajuk ni tuan-tuan sebab zaman kita hari ni orang persoal, kenapa ambil wuduk? Kenapa nak sembahyang? Kenapa nak sembahyang kena ambil wuduk? Kenapa nak puasa? Kenapa nak zakat? Kenapa zakat tunjuk? Oh, sepak pun kau tahu. Ini bukan marah tuan-tuan. Ini namanya munafik. Banyak soal pula dia. Kalau nak tahu tak apa, ini mempersoalkan. Mengapa? Kenapa kena tutup aurat? Kenapa kami kena buat itu? Allah, baik tu Allah sebut hari akhirat besok, hari kamu akan nampak orang yang beriman ni, yang tak pernah persoal ni, besok bercahaya-cahaya sehingga dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama Nabi jawab, saya kenal umat saya bersinar-sinar bekas ambilan wudu. Yang kedua jawab Rasulullah, wa a'rifuhum, saya kenal umat saya yu'tauna kutubahum bi aimanihim. Umat saya ni besok akan mengambil buku amal dengan tangan yang kanan. Itu umat saya. Sebab itu Al-Imam Ad-Dhahak, seorang ulama tabi'in, dalam menafsirkan ayat ini, ayat ke-12 surah Al-Hadid, kata Ad-Dhahak, maksud bercahaya di belah kanannya ialah cahaya kerana umat Nabi Muhammad akan mengambil buku amal dengan tangan yang kanan, maka diberikan cahaya di sebelah kanan mereka di hari akhirat, sehingga dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sabda Nabi, wa a'rifuhum, saya kenal umat saya bisimahum fi wujuhihim.
dengan tanda yang ada di wajah mereka. Apa tanda yang ada kat wajah kita? Apa ada tanda apa kat wajah kita ni? Taik lalat, dagu terbelah, hidung mancung. Dan Allah sebut dalam Quran, fi wujuhihim min athari sujud, pada wajah mereka tu ada bekas sujud. Ini tanya, kenapa nak kena semayang? Kenapa nak kena sujud? Kenapa sujud 2 kali? Kenapa rokok sekali? Smack down bong kau tahu kan? Ini bukan marah ni tuan-tuan. Ini banyak soal lepahal. Orang beriman bukan begitu. Ya. Sebab itulah ada tanda di wajah kita ni, di wajahnya ada bekas sujud. Maka itulah disuruh kita ni sujud kepada Allah, dan sujud tu biarlah tumakninah, lama sikit. Dan kita diajar sujud ni berapa anggotanya? 7 anggota sujud. 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 hujung kaki. Sebab tu jangan terpacak itu, lipatkan hujung kaki itu. Sudah 6. Yang ke-7 dahi. Dalam 7 anggota ni, tangan boleh berlapik, lutut memang berlapik kaki boleh berlapik pakai stokin, tapi satu anggota jangan berlapik. Apa dia? Dahi ni buka, ini tutup macam ni. Dah lah tak handsome, tak kaya, mayang pun tak sah. Ni bukan marah, pak dengar iklan dalam radio. Tak handsome tak apa, janji bercahaya. Kaya tak handsome tak apa, janji bercahaya. Beginilah, tak handsome tak apa, janji kaya dan bercahaya. Senang. Ini adalah tak handsome, tak kaya, cahaya pun tak ada, nur tak ada akhirat besok. La haula wala quwwata illa billah. Malang sungguh tuan-tuan. Dah 3, Nabi kata 3 tanda saya kenal umat saya. Yang keempat, Nabi bersabda, wa'arifuhum, saya kenal umat saya. Yas'a nuruhum baina aidihim. Yas'a ni kalau ikut bahasa Arab, sa'a, yas'a maknanya pantas, laju. Sebab tu tonton pergi buat umrah, lepas tawaf tonton pergi mana? Sa'i, sa'a, mas'a, sa'i. Cahaya ni kan dia laju. Jadi Allah Ta'ala beri orang beriman tu cahaya yang laju menerang di hadapan. Mengapa di hadapannya? Sehingga dikenal oleh Rasulullah. Nabi bersabda, saya kenal umat saya, mereka diberikan cahaya di hadapannya. Kata Imam Hasan Al-Basri, cahaya di hadapan itu adalah cahaya yang akan menerangi titian sirat orang-orang beriman. Maka orang beriman itu ada yang siratnya luas kerana cahaya mereka tu luas. Kata Ibnu Mas'ud, sirat itu sesuai dengan cahaya amal masing-masing manusia. Ada orang yang cahayanya sebesar gunung, ada orang yang cahayanya sebesar gunung, ada orang yang cahayanya sebesar pokok tamar, ada orang yang cahayanya hanya sebesar saiz badan, ada orang yang cahayanya hanya sebesar ibu jari saja. Sebab apa berbeza-beza? Sebab datang tarawih kan tak sama. Sekian sajalah. Malam pertama 2 datang, malam lain sembahyang tempat lain. Yalah, masalah tempat lain pun tak ada orang. Tak sama, kita tak sama. Sebab tak sama itulah dipanggil cahaya amal kita pun tak sama. Jadi 4 benda Nabi sebut, saya kenal umat saya itu. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah, maka daripada hadis itu dapat kita faham, cahaya inilah besok yang pertama kita akan dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, cahaya inilah besok di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah, sirat kita ni luaskah, sempit, bergantung kepada cahaya amal kita, cahaya masing-masing. Patut kita dok beramal ni supaya besok akhirat kita diberikan cahaya yang luas oleh Allah Ta'ala, yang luas. Nabi bersabda, minal mu'minin, ada orang beriman cahayanya daripada Madinah sampai ke Eden di selatan Yaman. Daripada Madinah sampai Eden, cahaya dia luas sungguh. Sidang jemaah yang dirahmati Allah,
Tuan-tuan pernah tengok cerita Titanic? Tengok cerita Titanic yang hero dengan heroin dia buat tangan begitu? Saya tak tengok orang beritahu. Heroin nama siapa? Saya kenal heronya namanya Leonardo DiCaprio. Orang kawan-kawan beritahu. Saya memang filem barat je saya tahu, filem Malaysia saya tak tahu. Heroin pun hero barat je saya kenal. Heroin Malaysia yang saya kenal Nilofa. Itu pun saya dah lupakan dia. Badan muka dia. Kat mana tajuk? Tajuk Titanic. Saya nak cerita Titanic ni macam ni. Saya nak cerita Titanic ni begini. Saya bukan nak cerita apa, nak ceritakan malam tu kapal tu kan tenggelam. Waktu kapal tu tenggelam, diberi jaket keselamatan, life jacket. Tuan-tuan naik kapal terbang kan? Life jacket ni apa kata para mugari yang mendemonstrasikan? Dia kata untuk tujuan keselamatan, untuk tujuan keselamatan, tiup whistle di bahagian kanan dan nyalakan lampu di sebelah kiri. Tuan-tuan tak dengar ke? Ni tuan-tuan mesti tengok para mugari je ni. Tak ngapal apa dia cakap. Saya tengok TV tu sebab saya ngapal tu TV. Dah. Belah kiri tu ada lampu keselamatan. Jadi malam kejadian tu, mana yang ada lampu je diselamatkan, yang tak punya lampu gelap gelita mati. Saya duk bayangkan akhirat besok, kita tak pernah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun tak pernah jumpa kita. Tapi Nabi bersabda, ummati ummati, umat saya. Rasulullah bersungguh nak selamatkan umat baginda. Wa imma waktu menyeberang sirat pun Nabi bersabda, Allahumma sallim salim, ya Allah selamatkanlah umat saya, selamatkanlah umat saya. Soalnya, bagaimana Rasulullah nak syafaat kita kalau kita tak punya cahaya itu? Itulah kita beramal ni supaya kita diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keduanya, supaya kita dikenal oleh Rasul, supaya kita dapat syafaat Rasul, dan yang kedua supaya besok dapat menerang sirat kita. Yang ketiga, untuk apa cahaya tadi? Allah berfirman, yauma taral mu'minin, hari kamu akan nampak orang beriman diberikan cahaya. Allah sebut dalam Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Hari akhirat besok orang beriman ni mukanya bercahaya-cahaya. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Ada orang besok datang hari kiamat mukanya mendung, mendam mukanya, langsung tak bersinar, tak bercahaya. Malah Allah sebut mereka itu wujuhuhum muswaddah. Ada orang yang wajahnya hitam gelamat. Allah, orang beriman cahaya je. Baik, soalnya dari mana cahaya itu? Tadi kita dah sebut, ambil wudu, datang daripada cahaya wudu. Yang kedua, jaga sembahyang. Nabi sebut sembahyang itu nur, cahaya. Yang ketiga, Quran. Allah sebut Quran itu nur ala nur. Baca Quran, amalkan Quran, amal-amal kita ni bercahaya. Sedekah tu tabung saya tu, sekian saja dimaklumkan. Penuhkanlah tabung tu, moga jadi cahaya akhirat. Tazkirah, ceramah, kuliah, zikir kita, doa kita, selawat kita. Baik, ini semuanya cahaya-cahaya amal. Bagaimana kita nak dapatkan cahaya itu? Yang pertama, oleh kerana datang daripada amalan-amalan kita. Yang pertama, saya pesan saya dan tuan-tuan, tiap kali lepas beramal, bak tuan-tuan ni saya tengok amal banyak, tapi ingat, amal yang diterima itulah yang mendatangkan cahaya. Maka jangan lupa minta, ya Allah terimalah amalan kami ini. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai daripada puasa Ramadan, pagi raya, apa Nabi sebut kepada sahabat-sahabat? Taqabbalallah minkum, semoga Allah terima amalan kamu. Selesai haji, apa Nabi sebut pada sahabat?
taqabbalallahu minkum, semoga Allah terima amal kamu. Itu isyarat supaya Allah terima amal kamu. Jadi minta pada Allah, ya Allah terimalah amal kami. Ya, jangan lupa berdoa, ya Allah terimalah amalan kami. Sebab tu lepas sembahyang, lepas zikir, lepas doa, apa kata Tok Imam? Taqabbalallahu minkum. Kita pun jawab balik, minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu namanya saling mendoakan. Itu sifat orang beriman. Orang doakan kita, kita doakan dia. Mereka Tok Imam sebut dia tak, semoga Allah terima amal kamu. Cuma Tok Imam cakap Arab je. Taqabbalallahu minkum, semoga Allah terima amal kamu. Kita pun jawab, minna wa minkum taqabbal ya karim. Amalan kami dan amalan Tuhan juga semoga Allah terima. Ataupun paling pendek, tuan-tuan jawab pada Tok Imam, wa iyyakum. Bukan Tok Imam je, sama-sama kita pun orang Arab. Kalau lepas sembahyang ni salam, taqabbalallahu minkum. Orang Arab biasa, taqabbalallahu minkum. Kadang-kadang lepas jumpa lepas Jumaat, taqabbalallahu minkum. Kita pun jawab, bila aku doa? Pula dah bila doa, dia doakan kita, kita doakan. Taqabbalallah tu dia doakan kita, semoga Allah terima amal kamu tu. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, bagaimana kita nak dapat cahaya tadi? Yang kedua, lihat balik ayat tadi, surah Al-Hadid ayat 12. Allah berfirman, hari kamu melihat orang beriman itu bersinar-sinar cahaya. Maka yang kedua, yang diberikan cahaya ni orang yang beriman. Orang munafik, orang munafik itu pada ayat 13 dipadamkan cahaya mereka sewaktu mereka pijak sirat, dipadamkan cahaya. Jadi di situ isyarat nak dapat cahaya ni, kita kena jadi orang yang beriman. Minta pada Allah, ya Allah, Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman, matikan kami pun dengan iman, himpunkan kami di mahsyar pun dengan iman, masukkan kami ke syurga dengan iman. Dan ikutlah sifat orang beriman yang disebut dalam Quran. Apa sifat orang beriman? Orang beriman suruh sembahyang, dia sembahyang, suruh puasa, dia puasa, suruh ambil uduk. Dia tak pernah persoal perintah Allah. Maka orang beriman disebut dalam Quran, sifat mereka segala arahan Allah, apa kata mereka? Sami'na wa ata'na. Itu sifat orang yang kami dengar ya Allah, kami taat ya Allah. So tutup aurat, tutuplah aurat. So taat suami, taatlah suami. Kami dengar, kami patuh ya Allah. Jangan jadi orang munafik. Apa sifat orang munafik? Bila disuruh sembahyang, suruh puasa, mereka berkata sami'na wa asayna. Kami dengar ya Allah, tapi kami engkar, kami tak mau ikut. Ini jangan kita macam tu. Itu yang kedua. Yang tiga, bila orang munafik tadi tengok orang beriman ada cahaya, tapi cahaya mereka dipadamkan. Mereka nak tumpang cahaya orang beriman itu, boleh atau tidak? Ikutlah jawapannya pada siri yang akan datang tahun depan. Ya, dipadamkan cahaya orang beriman, orang munafik itu. Mereka nak tumpang cahaya orang beriman. Allah Ta'ala perintahkan orang beriman, suruh mereka pergi cari balik cahaya. Tak diizinkan mereka tumpang cahaya, masing-masing atas sirat masing-masing. Bila orang beriman tengok orang-orang munafik itu dipadamkan cahaya, ini amal kita yang ketiga. Yang ni tuan-tuan kena buat homework sikit. Disebut dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Surah At-Tahrim ayat 8. Bila orang beriman tengok orang munafik itu dipadamkan cahaya, orang beriman berdoa, Rabbana atmim lana nurana. Rabbana atmim lana nurana. Surah At-Tahrim ayat ke-8, yang bermaksud, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami. Sini susah sangat cakap Melayu je lah. Saya biasa cakap orang putih. Tak senang begini. Tuan-tuan tanya Pak Cik Google tu je, Pak Cik, doa sempurna cahaya. Keluar situ. Bagus juga Pak Cik Google ni. Jangan tanya Brad Pitt mana rupa. Jangan. Tanya Pak Cik Google tu, doa sempurna
cahaya kita. Keluar Rabbana atmim lana nurana. Baca doa tu selalu, ya Allah sempurnakan cahaya kami supaya kita dapat membacanya di hari mahsyar nanti. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, jadi boleh tak tumpang sirat orang lain? Jawapannya tak boleh. Jadi tahun depan nampaknya tazkirah ditangguhkan tahun depan, sebab dah jawab. Jadi hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah, saya sekadar itulah yang dapat saya sampaikan dalam masa yang ada ini. Terima kasih atas undangan ini. Semoga Allah pertemukan kita. Minta maaf kalau saya agak berkasar, berseluruh. Ialah maklumlah saya berdiri, tuan-tuan duduk. Dan saya lebih selesa begini supaya saya boleh bergerak dengan bebas dan menghilangkan mengantuk saya dan tuan-tuan semua. Itu je. Maklumlah kita dah hujung-hujung malam ni. Jadi apa yang saya nak sampaikan malam ini, tajuk saya busyarakum, berita gembira. Dan tajuk kita ialah Rabbana atmim lana nurana, wahai Tuhan kami sempurnakan cahaya kami. Itu nurana, itu cahaya kami, biarlah sempurna sampailah kita di hujung titian sirat sehingga kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu Rasulullah akan bersama kita. Nabi bersabda, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Allahumma ja'alna min utaqa'ika minan nar. Ya Allah, selamatkanlah kami, jadikanlah kami orang yang terlepas daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekadar itu, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.